بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari yang kelima Ramadan kita pada hari ini, hari Khamis, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kepada kita untuk bersama Al-Quran, masih lagi bersama Ramadan, kita bersama hidayah yang kita mohon saban hari daripada dalam bacaan Al-Fatihah sebenarnya bagaimana yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz Fah selalu sihat semualah insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Bagaimana Ramadan kali ini? Ya, masya-Allah, awal-awal Ramadan ni kita mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan sehingga penghujung kita nak biarlah semakin hari berlalu makin meningkat, bukan makin slow lah. Betul. Itu yang kita doakan saban hari ini. Ihdinas siratal mustaqim dalam bacaan Al-Fatihah sebentar tadi. Satu, kita mohon hidayah, namun lebih daripada itu kita tahu bahawa hidayah diperlukan untuk kita buat kebaikan dan juga kita dipimpin untuk beristiqamah dalam kebaikan sehingga kita diizinkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke hujung Ramadan dan juga sampai ke akhirat Allah, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita menyambung kepada halaman 469. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-17 hingga 20, menyambung kepada bagaimana keadaan pada hari kiamat yang amat mengerikan, yang amat menakutkan, untuk mengingatkan kepada kita bagaimana membuat persediaan. Ayat 21 hingga 22, peringatan dan azab bagi umat terdahulu yang telah Allah berikan agar ianya tidak berulang kepada kita pada kali ini, dan kemudian dibawakan kisah seterusnya, kisah yang telah lama kita mungkin dah tak berjumpa, kembali ke semula episod Nabi Musa bersama dengan Firaun. Kali ini ada individu istimewa yang menjadi semangat kepada kita insya-Allah yang sedang bekerja di jabatan kerajaan ataupun swasta ataupun di mana sahaja. Motivasi yang boleh kita belajar daripada kisah ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 17 hingga 21, memulakan hari kelima Ramadan kita pada hari ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tafazul. Penonton yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan lagi Ramadan kita, dan sudah pasti perjalanan Ramadan kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna tanpa Al-Quran. Sebab itulah Allah Taala gandingkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan tu kenapa sangat mulia bulan Ramadan, sehingga kita agung-agungkan sampai bila-bila, kerana padanya diturunkan apa? Ayat-ayat Allah, kalam Allah, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jom sama-sama kita mulakan dengan ayat yang ke-17 hingga 21, bacaan daripada muka surat 469 maqam atau putaran Nahawan insya-Allah. Ayat sebagaimana sinopsis yang Ustaz Fah sebut tadi, ceritakan tentang perihal hari kiamat yang mestilah membangkitkan rasa gemetar dalam jiwa kita dan menambahkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 17 hingga 21 yang dibacakan, yang dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz ya, bagi kita menyambung pembelajaran kita apakah yang berlaku di akhirat apabila Allah menyatakan al-yaum, pada hari itu ya, pada hari tujza kullu nafsin bima kasabat, akan dibalas apa yang diusahakan oleh setiap diri ya. Ini adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu amaran kepada kita semua bahawa apa yang kita buat di atas dunia ini bukannya sia-sia, bukannya tak ada dikira nantilah ya, tak ada, saya rasa macam hari ini tak semangat saya nak buat apa sahaja, semua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari tersebut ya, semuanya adil. Dan di hujung itu menarik apabila kita beri perhatian, innallaha sari'ul hisab Ustaz ya, sesungguhnya hisab Allah itu amat cepat. Kalau di dunia ini, kalau banyak kes dekat mahkamah tu kadang-kadang tangguh sampai setahun kan. Pasal apa? Pasal manusia memang tidak mampu uruskan banyak kes pada masa yang sama. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti ya, banyak kes yang berlaku, semuanya cepat. Jadi kalau kita buat baik Ustaz ya, jangan, kita tak adalah bimbang alamak lambat ni masuk syurga, tak ada. Tapi kalau buat silap Ustaz ya, sebenarnya orang yang silap tu dia kalau boleh lambat sikit perlu didakwa. Pasal apa? Pasal kalau boleh lambat sikit masuk ke azab neraka Allah SWT, no way ya. Allah cepat perhitungannya. Sebagaimana dalam dunia ini juga kalau bab rezeki Ustaz ya, bab rezeki ini kalau kita punya rezeki tak ada pula terlambat. Dalam syarikat tu kadang-kadang baru staf 5-6 orang pun kadang-kadang ada masuk cepat, masuk lambat. Pasal nak uruskan gaji pun payah untuk 5-10 orang. Tetapi bagi Allah SWT, rezeki pada masanya Allah boleh berikan nafas untuk kita dapat makan. Kalau katakan berbuka Ustaz ya, makan kurma tu satu dunia. Kalau berbuka itu insya-Allah perut akan mengeluarkan asid hidroklorik ataupun apa-apalah ya, asid-asid ke di dalam perut itu untuk memastikan bahawa semuanya mendapat rezeki berbuka dan bergembira. Rezeki on time,
maka Allah akan tanya juga on time, dan hisabnya ya dia punya auditnya itu adalah on time, sehingga kan tidak boleh ditangguhkan. Ini untuk mengingatkan kepada kita, wa anzirhum, pada ayat yang ke-18, berilah peringatan tentang yaumal, macam mana bacanya Ustaz, azifah ke azifah? Yaumal azifah. Dua harakat. Dua harakat ya. Jadi yaumal azifah ya. Dua harakat tersebut iaitu hari yang amat dekat ya, yang berlaku dalam masa yang pendek. Walaupun ada yang kata bahawa hari kiamat tu macam panjang lagi kot kan, tak pasti lagi bila hari kiamat, tetapi bila kita dipanggil oleh Allah sahaja, maka itulah perjalanan ke arah kiamat ya. Selain daripada memang masa itu pendek, cuma bila kita ada lagi peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh baca Quran, kita masih lagi diberi peluang untuk hidup ini, sebenarnya ini adalah satu rahmat daripada Allah untuk kita kembali. Sebelum berlaku apa? Idzil qulubu ladai hanajir ya, iaitu hari di mana hati ini sampai pada kerongkong ya. Istilahnya kalau orang dah takut sangat Ustaz ya, dia sampai dia tak boleh nak bercakap, dia istilahnya apa, tertelan air liur, dah tak boleh cakap ya, kerana takut sangat tentang apa yang berlaku pada hari yaumal azifah ini tadi ya. Dan istilah yang ada di sini kadhimin ya, dia telan air liur tersebut dalam keadaan sedih, dalam rasa amat rasa menyesal kerana selama ini apa yang dibuat di dunia ini kasabat, rasa tak cukup. Itu sebabnya tuan-tuan ya, motivasi pada Ramadan ini, kalau rasa-rasa macam kita rasa lemah ataupun lembik, kita kena ingat bahawa ya Allah tolong beri kekuatan untuk tambah sikit lagi, tambah lagi amal kita yang Allah redai, kerana pada waktu ini kita akan rasa sedih ya, rasa sedih, lemak, kalau boleh saya nak infak lebih RM1 ataupun RM2 lebih daripada apa yang saya pernah berkira-kira suatu masa dahulu, sehingga kan Allah berkira-kira juga di akhirat nanti. Malizalimin min hamimin wala syafi'in yuta' ya, iaitu tidak ada teman setia bagi orang yang zalim. Orang zalim tidak ada kawan yang kamcing. Istilah hamim tu Ustaz ya. Hamim ni kawan yang memang rapat betul lah. Yang ada yang kata saya akan sehidup semati. Alah, itu semua penipu je sebenarnya. Pasal apa? Pasal sebenarnya orang yang zalim ini dia sehidup pada waktu senang, tapi bila susah saja tidak mampu untuk menjadi kawan yang hamim dan tidak boleh protect Ustaz. Syafi' ni dia memberi syafaat ya, ketika ada masalah ke apa ke, tak apa, saya akan kautim. Tidak ada kautim lagi apabila sampai di akhirat nanti. Jadi kita kena tengok senarai kawan kita yang selalu kita WhatsApp, yang selalu kita bercakap Ustaz ya. Adakah kawan ini adalah kawan hamim sampai ke syurga? Ataupun sebenarnya dia adalah kawan yang tidak hamim ya, tidak rapat, tidak amat rapat, dan malah dia mendakwa di akhirat nanti kerana dia kata bahawa mengapa awak tak ajak saya baca Quran, dah halaman 469, mengapa tak beritahu My Quran Time, saya tercari-cari nak faham Quran. Jadi tuan-tuan yang belum share lagi boleh share ya, boleh waktu berbuka beritahu pada ahli keluarga, moga-moga ya, kalau tak suruh tengok pun isinya itu dapat dikongsikan pada orang-orang yang berkenaan. Ayat yang ke-19 amat menarik, ada dikomentar oleh Imam Qurtubi tentang peristiwa yang berlaku dikaitkan dengan ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang mata manusia yang khianat Ustaz. Mata manusia yang khianat. Kalau Imam Qurtubi ni dia kata ada satu kumpulan lelaki ini, dia berkumpul, kemudian lalu wanita ya. Pada waktu itu yang lelaki dia ada yang melihat kepada wanita yang berjalan tersebut, dan dikomentar oleh Imam Qurtubi, Allah tahu wama tuhfis sudur, bahawa cara pandang lelaki itu satu, pandang khianat ataupun tidak, tetapi lebih daripada itu Allah tahu kalau lelaki ini berjumpa dengan wanita ini apakah yang dia akan lakukan. Allah tahu hati dia itu nak menuju ke arah mana, dan dia bila Allah cakap ayat 19 ini dia amat menakutkan Ustaz ya. Pasal sebenarnya dalam hidup kita ini kita kena jaga pandangan kita ya, kita doakan betul-betul, kerana ya'lamu kha'inatal a'yun ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahaja mereka yang tidak bercakap, bila Nabi lalu saja dia pakai mata je Ustaz, gitu saja ya. Jadi kita kalau dekat pejabat, dekat masjid ke, ada kadang-kadang AJK yang ngam tak ngam kan, gitu aja kan. Walaupun bulan Ramadan kita kena jaga mata kita itu, mata khianat untuk mengkhianati kawan kita ataupun tidak, kerana Allah tahu
Allah tahu dan Allah rekodkan kerana ia bukan datang daripada sini saja, dia datang daripada apa yang ada di hati, ya, sehingga kan lepas itu tak sekufu, tidak bersama, ya, dalam satu pasukan dan akhirnya saling bermusuh. Dan ini adalah urusan hati yang hanya hati yang takut kepada syari'ul hisab akan takut bahawa okey saya akan jaga mata saya tidak boleh nak berkhianat, walaupun tak buat khianat lagi, baru mata je Ustaz, ya. Pada zaman musyrik, pada Makkiyah ini ialah mereka bila Nabi datang je, maka ada yang buat signal begini kan, begitu sahaja, maka itu sebenarnya semua perlu diberi perhatian, ya, apatah lagi perkataan kita yang keluar. Dan dalam ayat yang ke-20 kita nak baca sekali lagi, ya, bagaimana tepatnya pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana kalau kita buka puasa kena tepat Ustaz kan, dan kita akan dapat kekeriangan, ya. Di akhirat nanti Allah akan adili dengan tepat, harapnya kita dapat keriangan bila Allah mengadili kita, bukan kita makin kazimin sebagaimana dalam ayat 18 sebentar tadi. Ayat 20 kita baca sekali lagi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, ya, kita baca pada ayat 20, bila sebut bulan puasa ni memanglah antara tempat yang kita gembira ketika berbukalah. Bagi orang yang berpuasa memanglah kegembiraannya antaranya ketika berbuka, dan yang mana lebih pada itu gembiranya sebab kita dapat melaksanakan satu hari tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekali itu kita isikan dengan amal-amal soleh. Dan inilah ayat 20 yang Ustaz Fah sebut tadi, yang tepat, bukan sekadar buka puasa tepat, tapi ini yang kita nak ketepatan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita baca ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitanir. Wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, manakala mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu pun. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah menunjukkan bahawa Allah menjadi qadi, ya, menjadi yang menetapkan kebenaran, menguruskan penilaian di akhirat nanti itu dengan hak, ya. Tidak seperti mana kalau katakan kita hidup ini, kadang-kadang qadi ataupun hakim itu dengan hak, ataupun kadang-kadang tak adil Ustaz, ya. Apatah lagi kalau hakim itu dijual ataupun dibeli kan, dibayar ke, ataupun maklumat yang sampai kepadanya pun, ya, sebagai manusia ada hadnya. Maka ini adalah satu janji daripada Allah sebagai satu pujukan kepada Nabi Muhammad, pujukan kepada kita kalau ada dalam hidup kita ini dizalimi, ya, kita rasakan bahawa tidak adil apa yang dibuat oleh bos ke, oleh pemerintah ke, oleh orang-orang yang menguruskan urusan saya, tapi Allah nyatakan bahawa nanti Allah akan yaqdi bil haqq, Allah akan nilai, tetapkan dengan kebenaran, dan selain daripada itu tidak mampu untuk menentukan, memutuskan walaupun sedikit. Tak ada dia nak sogok ke, nak pengaruh Allah, ya Allah bagilah sikit pasal dia ni dulu bantu saya. Tak ada, tidak boleh lagi pada waktu itu. Jadi ini adalah satu pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa teruskan perjuangan, ya, walaupun mungkin bagi sesetengah orang merasakan tidak diadili di dunia, tetapi di akhirat nanti segalanya akan diadili. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Allah ini maha mendengar, maha melihat. Poinnya ialah dalam hidup kita ini Allah dengar daripada sekarang, Allah melihat sampai sekarang, daripada sekarang Ustaz, ya, bukannya sekali-sekala sahaja. Kalau hakim ataupun saksi, dia tengok mungkin 1 minit ni Ustaz. Betul. Lepas tu dia buatlah dia punya penilaian dia bagi sana sini apa sebagainya, padahal baru tengok 1 minit kan, video viral. Bagi Allah tahu segala-galanya daripada awal sampai akhir, dan Allah tidak menilai hanya 1 minit itu saja. Viral tak viral pun Allah tahu, tahu, ya, dan adil Ustaz. Ya. Jadi itu sebabnya pelajaran untuk kita pada bulan Ramadan ni, kalau tengok video 1 minit 2 minit, jangan cepat-cepat kita menghukum jadi qadi,
Jangan. Pasal apa? Khuatir nanti pahala orang yang kita hukum tu Ustaz ya, pasal tak adil, habis pahala Ramadan kita walaupun kita berhaus dan juga berlapar pada bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan nanti ya. Dan ini peringatan kepada kita, Allah mendengar, Allah melihat kalau kita diadili ataupun dizalimi, dan membawa kepada perkataan pilihan kita. Mari kita saksikan, iaitu perkataan pada hari ini syafa'a, iaitu syafaat sebagaimana kita lihat pada ayat 18. Kawan-kawan kita kalau atas dasar yang tidak betul, tidak mampu membantu apapun, tetapi kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, mengikut kepada panduan daripada Rasul, menyokong perjuangan kebaikan, maka inilah syafaat yang kita perlukan. Apabila peristiwa di hari akhirat ini menyebabkan seseorang itu terdiam ya, istilahnya idzil qulubul ladai hanajir ya kadhimin, iaitu apabila kita telan air liur dan kita rasakan bahawa ya Allah, kecewa dengan apa yang saya pernah buat 50-60 tahun di dalam dunia dahulu ya, sampaikan mata kita yang tidak digunakan untuk perjuangan, Allah akan nilai adakah ianya digunakan untuk khianat ataupun tidak, ataupun digunakan untuk membaca al-Quran, untuk terus membuat amalan takwa. Jadi kita akan belajar lebih lagi ya, apakah lagi pelajaran, dan sudah tentunya kita nak ambil contoh daripada kisah Nabi Musa. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا إن الله سريع الحساب. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Moga-moga umur kita, masa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sungguh-sungguh. Bila pada hari perhitungan melihatkan masa kita dunia, amal kita dunia, banyak amalan kita dengan Al-Quran. Dihitung amalan kita, masa kita sangat banyak dihabiskan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak dirugikan pada hari tersebut, insya-Allah. Masih sahabat-sahabat Al-Quran terus sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Jom sedikit tajwid pada ayat yang saya baca sebentar tadi juga. Al-yaum, iaitulah pada hari ini setiap jiwa akan diberi balasan. Tengok slide kita, apakah kita nak tengok contoh-contoh ataupun sifat apa yang boleh kita jadikan pengajaran pada hari ini. Kita lihat slide kita. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Sempurnakan huruf-huruf yang bersifat hamas dalam ayat ini. Dalam ayat sampai al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, ada berapa huruf hamas yang bersifat dengan hams ataupun disebut hamas dalam ayat ini? Al-yauma tidak ada, tujza tidak ada, kullu ada, itu ada hamas. Kaf, huruf kaf yang pertama.
nafsin. Nafsin ada fa dan sin, ada 3 dah. Kemudian bima tak ada, kasabat, ada lagi tambahan lagi, kaf, sin dan juga ta. Maka semua huruf hamas kita sempurnakan dalam ayat ini, kerana huruf hamas ni bersifat dia agak lemah sedikit, agak lemah. Okey, so kita nak sebut dia huruf hamas dengan sempurna supaya ayat ini jelas huruf yang kuat, huruf yang lemah itu dizahirkan, ditimbulkan semua huruf-huruf tersebut. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Jangan kita baca al-yawma tujza kullu nafsin. Huruf fa jadi pa pula. Nafsin dengan nafsin. Naf, huruf fa itu gigi kacip kita terkena tekan perut bibir. Naf mengeluarkan angin fa. Sin keluar angin sin, dan juga huruf kaf, huruf sin dan huruf ta di hujung. Bima kasabat. Ka huruf kaf. Ka ki ku, jangan ka. Bima kasabat, kasar bunyi kasar kan, pengambilan huruf tu tidak lembut. Bima kasabat, ka bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Sadaqallahul azim. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan bagaimana untuk menjelaskan bacaan sebentar tadi Ustaz ya. Dan perkataan kasabat ini adalah satu perkara yang maksudnya diusahakan Ustaz ya. Maksudnya selama ini kita beramal ini adalah satu usaha sebenarnya. Kalau ada orang yang berusaha untuk nak dapat rumah bayar 30 tahun dekat bank contohnya, itu adalah kasabat ya, sesuatu yang diusahakan. Tetapi bila kita melihat kepada ayat 17 sebentar tadi, kasabat itu maksudnya kita usahakan bagaimana kita nak membina rumah kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata bahawa Allah akan balas kalau kita berusaha itu. Kalau ikut kepada kaedah daripada Allah, tidak zalim, akan diberikan rahmat itu. Tetapi kalau tidak, maka innallaha sari'ul hisab, itu sebagai semak kita menyemak balik tentang apa yang kita dah baca sebentar tadi. Dan pada ayat 21 Ustaz dah baca dah awal tadi, awalam yasiru fil ard, ya, mengapa mereka tidak apakah mereka tidak berjalan memerhati kepada kesan orang-orang yang berlaku sebelum ini. Mereka itu adalah lebih kuat dan tinggalan mereka di bumi ini adalah lebih mantap ya. Siapakah mereka yang lebih kuat itu? Contohnya kalau katakan mesej ini kepada musyrik Mekah, mereka boleh tengok kepada Madian, kepada Ad, ataupun kalau di Mesir itu saja sudah tentunya bila tengok piramid di sana saja kita tahu itu adalah tinggalan daripada Firaun. Ya, maksudnya ialah piramidnya besar-besar, tinggalannya hebat-hebat, tetapi mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka lebih kuat, lebih hebat tamadun pun boleh diazab begitu, apatah lagi kita ni yang strateginya ya taklah macam mana, tidak sekuat mereka yang ada pada waktu-waktu yang lepas. Ini adalah satu pesanan kepada kita. Pasal ada orang yang rasakan diri kita Ustaz ya, kadang-kadang dalam diri kita ni kadang-kadang ada masanya dia rasa nak buat dosa ke, rasanya boleh lepas kot kan. Tapi kita kena ingat ada ayat 21 ini, sebenarnya dosa di hujung itu fa akhadhumullahu bizunubihim, Allah mengancam mengazab mereka kerana dosa ya. Jadi itu sebabnya kita kena pastikan bahawa barang dosa kita cepat-cepat istighfar ya. Dan kalau kita ada program Quran ini, sebelum kita nak baca auzubillahi minasyaitanirrajim itu, satu kita boleh istighfar, ataupun ketika baca ayat-ayat mana pun kita mohon ampun pada Allah, mohon doa pada Allah Subhanahu taala. Itu sebabnya kalau di tarawih di Mekah tu Ustaz ya, bila imam baca Fatihah dan juga surah itu, kadang-kadang dekat Fatihah itu saja pun orang sebelah menangis kan. Tapi kadang-kadang kalau dulu saya ada semayanglah di belakang Syekh Mesyari kan, ketika di US dahulu, orang sebelah menangis, saya pun tertanya-tanya apa sebab pula dia menangis kan. Okey, pasal waktu itu taklah berapa faham sangat apa yang dibacakan, dan lebih daripada itu perlu kita hayati ya, tadabbur apa yang sedang dibacakan, maka ia akan melahirkan jiwa yang lembut untuk merasakan
ada perkara yang perlu kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa satu, dan yang keduanya wa makana lahum minallahi min waq, tidak ada lagi perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak ada perlindungan, itulah yang menyebabkan di akhirat itu amat bahaya Ustaz ya. Kalau perkataan waq ini ada kaitan dengan perkataan qu yang ada dalam surah At-Tahrim yang kita akan baca nanti, seruan untuk qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita kena jaga diri dan keluarga kita. Dekat atas dunia ini saja pun, kalau anak kita Ustaz ya, katakan sakit ke, ataupun dibuli oleh kawan ke, ataupun dimarah oleh pencarah ke pun, kadang-kadang ayah rasa bukan sekadar ada, orang lain pun rasa macam nak pukul pencarah tersebut. Tetapi sebenarnya di akhirat nanti, siapa-siapa nak lindung anak ke, kawan ke, tak ada perlindungan kecuali daripada Allah Subhanahu Taala. Itu sebabnya kita nak sama-sama menyambung ayat 22 hingga 25. Kita nak ambil pelajaran persediaan untuk menghadapi hari azifah tersebut. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ayat kita baca ini dan juga tadabbur yang kita dengar ini benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga kita mengambil tindakan, action kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastilah dalam muhasabah kita, kerana bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa kita. Setahun yang berlalu banyaknya dosa kita buat, maksiat kita lakukan. Bulan inilah bulan keampunan, bulan taubat, bulan pelepasan daripada api neraka. Maka kita ambil kesempatan untuk menyucikan jiwa kita dengan amalan-amalan soleh. Jom kita baca ayat 22 hingga 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. صدق الله. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 25 ya, menyambung kepada apakah yang menyebabkan Allah mengazab dosa-dosa mereka ya, kerana dosa mereka, dan Allah tak nak berlindung lagi kerana zalika bi annahum, mereka itu adalah yang didatangi rasul-rasul dengan mukjizat-mukjizat yang ada, tetapi mereka kufur. Mereka kufur itu maksudnya mereka tidak bersyukur kepada rasul satu ya, yang utusannya, dan juga mukjizat apakah mesej yang dibawakan, sehingga kan Allah mengazab, menghukum mereka, innahu qawiyyun syadidul iqab, iaitu Allah ini amat kuat, maha keras siksaannya. Qawi ini perkataan yang perlu kita beri perhatian kerana dia ada kaitan dengan istilah ayat 21 tadi Ustaz. Yeah. Orang sebelum ini dia lebih kuat lagi daripada kita. Lebih kuat lagi, lebih sadur lagi, lebih besar lagi. Dan dia cakap tentang kuwah ini, satu dari segi fizikal, tetapi yang keduanya ialah dari segi strategi berfikir mereka. Kalau mereka nak buat nak menghancurkan itu, strategi mereka ini lebih kuat
tetapi akhirnya mereka juga diazab oleh Allah SWT. Jadi kita tak rasa selamat, tak boleh rasa selamat dengan kesilapan dosa yang ada bila ada orang tegur, ataupun bila kita baca Quran kita rasa kita mohon cepat-cepat pada Allah SWT. Jangan memandang enteng. Ada yang dia fokus kepada Al-Ghafur Ustaz ya. Allah ini maha pengampun. Betul. Ya, sebagaimana kita dah belajar dalam surah Az-Zumar. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa Allah ini juga adalah Al-Qawi, yang amat kuat perkasa, dan kita tidak memandang enteng, menangguhkan ataupun kita kata bahawa tak apa kot, Allah boleh ampunkan saya bila-bila masa. Itu meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Ramadan ini iman kita ini, hati kita ini lebih diatur mengikut panduan Al-Quran. Dan ayat 23 Allah bawakan kisah, ya, kisah Nabi Musa alaihi salam dalam konteks yang menarik, ya. Walaqad arsalna Musa, kami utuskan Musa dengan mukjizat, dengan ayat-ayat kami, wasultanim mubin, dengan bukti yang nyata. Ya, maksudnya bukan sekadar utusan, tapi dibawakan mukjizatnya sekali kepada siapa? Ayat 24, ila fir'aun wa haman wa qarun faqalu sahirun kadzdzab, ya, kepada Firaun, kepada Haman, Qarun, tiga, ya. Dan mereka kata apa? Oh, sebenarnya dia ni Musa ini ahli sihir yang penipu. Tiga kumpulan Ustaz, ya. Firaun, Haman dan juga Qarun. Qarun ini kita dah belajar dalam surah Al-Qasas bahawa Qarun bukannya geng Firaun asalnya. Dia awalnya geng Nabi Musa, ya, anak didik lah, ya. Tetapi pasal dia bekerja, dia masuk kerja dekat istana, maka dia jadi satu geng, ya. Dia daripada Bani Israel tapi dia masuk ke istana. Dan apakah yang berlaku dalam ayat ini nak tunjukkan bahawa falamma apabila datang kebenaran daripada sisi Allah, maka gagal apa yang tiga orang ini, walaupun tiga pemerintah paling tinggi, Firaun, kemudian Haman, ya, dan juga Qarun, orang kaya lah pada waktu itu, merancang macam-macam nak menyatakan Nabi Musa ini adalah ahli sihir, tapi rupa-rupanya ia dapat dikalahkan oleh satu sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya apa tuan-tuan sekalian? Dalam hidup kita ini, kalaupun ada banyak pihak yang tidak setuju dengan idea yang kita cuba sampaikan berteraskan pada Al-Quran, tetapi Al-Quran datang daripada Allah yang satu, ada pihak A, B, C kata tak boleh. Bila Allah izinkan, itu akan menjadi kenyataan. Ini pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebabnya kita nak baca ayat 25 sekali lagi, ya, macam mana ia menyatakan tentang perancangan daripada Firaun, daripada Haman, daripada Qarun, buat macam-macam, tetapi rupa-rupanya semua perancangan itu gagal. Ini pujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu. Mereka yang Abu Jahalnya, kemudian ada Abu Lahabnya, ada Abu Sufyannya, macam-macam merancang macam-macam ini, tetapi kita ada Allah yang satu, yang qawiyun syadidul iqab. Itulah yang memberi semangat pada Nabi, memberi semangat kepada kita pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan seterusnya untuk terus berpegang kepada kebenaran. Ayat 25 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi, ya. Baik, jom kita pasakkan ayat 25, bagaimana peristiwa yang berlaku Nabi Musa dan juga apa yang berlaku dalam ayat 25 untuk sama-sama kita tekuni dan pelajari. Namun kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Maka ketika Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi ada banyak permata daripada ayat 25 ini. Satu apa? Nabi Musa datang dengan kebenaran daripada sisi Allah SWT. Kita ataupun Nabi Muhammad datang dengan kebenaran daripada sisi Allah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita on good track. Apakah kesannya? Walaupun
walaupun ada Firaun, ada Haman, ada Qarun Ustaz ya, mereka merancang untuk kata apa, uqtulu abna alladhina amanu ma'ah, orang-orang beriman, anak-anak mereka ni yang lelaki-lelaki ni sila bunuh ya bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini adalah perancangan mereka, dan hidupkan, bagilah peluang pada perempuan-perempuan ini untuk hidup, dan hidup bukan sekadar hidup tetapi nak diganggu, diperkosa, macam-macam yang mereka nak buat. Mereka merancang, tetapi rupa-rupanya di hujung itu Allah menyatakan apa? Wama kaidul kafirina illa fi dalal. Segala perancangan mereka itu, orang-orang kafir itu adalah sia-sia sahaja. Pelajaran untuk kita, walau macam mana orang merancang untuk menjatuhkan kita, kalau kita buat kebaikan atas dasar al-haq, tidak mampu dijatuhkan, kerana Allah akan backup kita. Allah akan tolong kita, dan di hujung itu Allah cakap wama kaidul kafirin. Ini formula. Bukan Allah cakap wama kaidu Firaun. Wama kaidul kafirin, iaitu apa? Dan tipu daya orang-orang kafir. Bukannya sekadar tipu daya Firaun ataupun tipu daya Haman ataupun tipu daya Qarun. Ini bukan sekadar zaman itu sahaja. Sepanjang zaman, kalau ada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu menerima kebenaran dalam syarikat ataupun dalam negara, dalam keluarga, orang yang kufur ini mereka rancang macam mana pun sia-sia sahaja. Jadi ini adalah semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus menyampaikan kebenaran, walaupun nampak macam tak berapa ada cahaya di bumi Makkahul Mukarramah pada awal itu. Ya, tetapi teruskan Allah memujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku pada zaman Nabi Musa, dan akhirnya bila Allah tolong, tak mampu pun untuk dibunuh siapa? Tak mampu dibunuh Bani Israel. Nabi Musa berjaya untuk membawa Bani Israel itu selamat, dan akhirnya dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita bersama, membawa kepada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita berazam meningkatkan amal kebaikan setiap hari, berteraskan pada ayat 17 sebentar tadi, bahawa kita nak tempah rumah kita di syurga dengan rahmat Allah. Sebenarnya kita kena usahakan, ya, bukan sekadar mak ayah kita, keturunan kita ataupun ustaz kita. Yang pertama. Yang kedua, jaga pandangan mata dan hati daripada perkara maksiat. Ya, bulan Ramadan ini peluang untuk kita sama-sama, tuan-tuan, ya, kita doakan agar mata dan hati kita ini dijaga, kerana ianya akan memberi kesan kepada kita, sokong kepada perkara kufur ataupun perkara syukur. Dan yang ketiga, berjalan menghayati dan mengkaji kandungan sejarah. Maksudnya boleh berjalan satu dunia ini, tapi pastikan ianya dikembalikan balik kepada Al-Quran, bagaimana kesan orang yang beriman, orang yang tidak beriman. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma wa ajirna minan nar, Allahumma wa ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini, ya Allah, senaringkanlah kami, ya Allah. Tuliskanlah nama-nama kami semua, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang dimerdekakan daripada api neraka, ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya, pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ketika kita berpuasa, ya, ataupun mungkin ada tuan-tuan yang menonton kembali di waktu sahur, kita banyakkan berdoa, dan dalam masa yang sama kita harapkan Allah menerima amal kita, termasuk infak kita dalam tabung gerakan Al-Quran. Mari sama-sama kita banyakkan infak kita, kerana ini adalah peluang untuk kita membina lebih banyak lagi amal takwa kita. Kasabat bima kasabat yang kita baca dalam ayat 17 tadi, agar Allah pelihara dan bina rumah kita di syurga nanti, insya-Allah. Puasa Ramadan hadir kembali, baca Quran isinya dipahat. Allah terus berjuang Ustaz, ya, walaupun tidak dihargai. Orang tak hargai kita, Allah amat mendengar, amat melihat. Ramadan kembali semula. Macam mana Ustaz? Ramadan Al-Mubarak kita terus
My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.